program ini seperti yang disebutkan akan berakhir pada Januari 2024. Cuma saya melihat lanjutan kepada 22 buah klinik ini dilihat sebagai sesuatu yang agak tergesa-gesa sebelum kita mendapat data yang akan kita buat kajian. Dan saya nak bertanya, apakah kesan kepada kewangan dalam pengurusan program ini? Kerana bukan hanya sekadar ubat, kerana ubat ini adalah ditaja oleh Global Fund, tetapi daripada sudut keperluan yang lain, pemeriksaan darah dan juga bebanan kepada kerja klinik, kerana dia memerlukan bilik yang tersendiri, ruangan menunggu yang tersendiri dan doktor yang terlibat, dan juga keadilan kepada pesakit-pesakit yang lain, kerana jumlah pesakit yang lebih ramai yang memerlukan pengubatan ini. Dan apakah selepas 2024 nanti, selepas tamatnya projek kajian ini, rintis ini, dia sudah tidak ada tajaan daripada Golden Fund dan kita terpaksa menggunakan wang awam untuk menggunakan program, meneruskan program ini. Dan satu lagi, apakah pendirian kerajaan apabila ia menjadi satu polemik kepada doktor-doktor Muslim terutamanya yang terlibat dalam program ini? Kerana setakat ini pendirian daripada Majlis Fatwa Kedah dan Selangor mengharamkan penggunaan PrEP ini selain daripada pasangan suami isteri yang pasangannya adalah positif. Dan setakat ini pun Majlis Fatwa Kebangsaan, kita belum dengar lagi apa pendirian ataupun fakta yang akan dikeluarkan, dan kita dimaklumkan bahawa Menteri dan juga KKM terlibat di dalam libat urus dan juga memberikan nasihat. Dan bagaimanakah status kepada pendekatan abstinent? Bagaimana status pendekatan abstinent atau penjagaan yang saya kira itu adalah lebih baik terutamanya kepada pesakit-pesakit Muslim yang terlibat dalam program ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, banyak soalannya. Ya. Jadi kalau saya yakin Yang Berhormat juga adalah seorang doktor dan faham ya kenapa kita menggunakan PrEP ini, dan seperti saya sebut tadi, ia adalah projek rintis yang kita masih lagi menunggu hasil daripada kajian yang kita laksanakan. Benar, buat masa sekarang pembelian ubat semua kita adalah projek rintis ini memang tinggi. Saya boleh sebut di sini nilainya lebih kurang 521,000 lebih ya. Tapi ini adalah atas sumbangan yang dilakukan oleh Majlis AIDS Malaysia MAM melalui dana Global Fund kepada bahagian kawalan penyakit. Jadi insya-Allah kita akan lihat ya, sebab atas keberkesanan kita juga melaksanakan rawatan pesakit yang kepada semua, maksudnya no wrong door policy. Jadi siapa saja yang datang ke klinik untuk mendapatkan rawatan, kita akan berikan rawatan yang sebaik mungkin ya. Saya yakin memang akan ada kesan-kesan terhadap bajet dan sebagainya. Yang itu kita akan tengok secara terperinci ya. Dan seperti saya sebut tadi, sebenarnya jumlah pesakit yang HIV ini agak tinggi dan kita perlu merawat juga mereka. Kemudian berkaitan dengan itu dua soalan yang pertama, kemudian pendirian kerajaan. Jadi pendirian kerajaan saya sebut juga tadi bahawa kita melaksanakan polisi no wrong policy dan health for all. Jadi siapa sahaja yang mengalami penyakit ataupun yang ada berisiko terhadap HIV ini, kita akan beri rawatan kalau mereka datang untuk secara sukarela untuk mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti yang telah kita sediakan. Ya, jadi itu sebabnya dengan sekurang-kurangnya pada peringkat awal ni kita telah tengok keberkesanan dan kita juga melihat contohnya ada pesakit-pesakit daripada negeri Kelantan contohnya, mereka mahukan dirawat tetapi tak ada fasiliti yang disediakan di Kelantan buat masa ini. Jadi mereka terpaksa datang contohnya ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan. Jadi itu bermakna ada demand di sana juga. Maka kita sebab itu kita merancang untuk meluaskan lagi perkhidmatan ini yang di-Pertua. Jadi pendekatan abstinence ini juga betul, sebab tu saya dah sebut tadi hasil daripada peringkat awal tadi kita dapati bahawa ada kesan yang agak baik ya. Contohnya peratusan klien yang mempunyai multiple sexual partner telah menurun
daripada 44.5% kepada 36.1%. Jadi akhirnya bila mereka datang ini, kita bukan hanya bagi ubat, tapi kita melakukan kaunseling juga kepada mereka untuk melaksanakan cara hidup atau tingkah laku yang tidak berisiko. Dan akhirnya yang kita nak ialah mereka abstinence. Ini memang akhirnya kita nak yang itulah, ya. Tapi insya-Allah pendekatan itu kita dalam kaunseling memang kita laksanakan, ya. Jadi saya juga mengharapkanlah supaya akhirnya kita mendapat kesan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih.